Selamat sejahtera kepada semua. Kami ialah kumpulan 8 dari kursus Psikologi Pembelajaran kumpulan B. Kami menghasilkan video ini untuk tugasan pembentangan 1 yang bertajuk Ciri-ciri perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori-teori perkembangan yang berkaitan. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan individu, pengetahuan guru terhadap aspek psikologi perkembangan murid dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah sangat mustahab. Antaranya, pengetahuan mengenai perkembangan adalah sangat penting untuk perancangan kurikulum dan mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar dalam pelbagai peringkat perkembangan. Pengetahuan mengenai perkembangan membolehkan guru memahami konsep perkembangan yang dicapai oleh murid-murid yang pelbagai umur dan seterusnya membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan yang sesuai mengikut pelbagai peringkat. Guru perlu mengetahui jenis minat yang mungkin dibentuk oleh kanak-kanak pada pelbagai peringkat umur dan dapat memberikan dorongan yang sesuai agar penyertaan pelajar yang berkesan dapat dijayakan di dalam bilik darjah. Untuk menyiapkan tugasan pembentangan ini, kumpulan kami telah bercadang untuk menetapkan teori Piaget sebagai fokus perbincangan kami. Oleh itu, tajuk yang akan dibentang oleh kumpulan kami ialah ciri-ciri perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori Piaget. Dalam pembentangan yang seterusnya akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah konsep perkembangan individu yang akan menjelaskan definisi serta prinsip perkembangan individu. Bahagian kedua ialah penjelasan teori Piaget yang berkaitan perkembangan individu. Bahagian ketiga ialah ciri-ciri perkembangan individu berdasarkan 4 peringkat perkembangan kognitif yang dinyatakan dalam teori Piaget. Manakala bahagian keempat ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Bahagian pertama berkaitan konsep perkembangan individu akan dibentangkan oleh saudara Kaiji. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Ang Kaiji. Sekarang saya akan membentangkan tentang konsep perkembangan individu. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Ini bermaksud seseorang individu akan sentiasa berkembang dari segi biologi dan psikologi. Semua perubahan dan perkembangan ini akan membantu individu dalam proses mencapai kematangan. Perkembangan ini merupakan perubahan secara kualitatif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Perubahan menunjukkan sifat yang berbeza daripada tahap perkembangan yang dahulu. Perkembangan juga sebagai perubahan pada struktur, pendapat dan tingkah laku individu. Ini terhasil daripada fungsi biologi, faktor pemakanan dan pengaruh alam sekitar. Perkembangan boleh dikatakan sebagai proses di mana seseorang individu mencapai kematangan pengukuhan dan kestabilan. Seterusnya ialah prinsip-prinsip perkembangan individu, iaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Ini bermaksud perkembangan akan berlaku sepanjang hidup sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu fizik, kecerdasan, emosi atau sosial akan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contohnya, apabila seorang anak mengalami gangguan seperti sering sakit-sakitan, ini juga akan mempengaruhi aspek lain seperti kecerdasannya kurang berkembang dan mengalami ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempoh yang berlainan. Perkembangan fizik dan mental mencapai kematangannya yang terjadi pada waktu dan tempoh yang berbeza. Ada yang lambat, ada yang cepat. Yang keempat ialah setiap fasa perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh seseorang anak yang berumur 2 tahun. Anak akan fokus untuk mengetahui persekitaran mereka, menguasai penggerakan fizikal dan belajar bercakap. Yang kelima ialah setiap individu yang normal akan mengengaruhi fasa perkembangan. Prinsip ini bermaksud bahawa dalam menjalani kehidupan yang normal dan panjang, individu akan mengalami
fasa perkembangan semasa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Yang keenam ialah perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap peringkat perkembangan merupakan hasil perkembangan daripada peringkat sebelumnya yang merupakan prasyarat untuk perkembangan selanjutnya. Bahagian kedua iaitu penjelasan teori Piaget berkaitan perkembangan individu akan dibentangkan oleh saudari Evelyn Su. Salam sejahtera kepada Dr. Marini. Nama saya Evelyn Su. Hari ini saya akan menjelaskan teori Piaget yang berkaitan dengan perkembangan individu. Teori Piaget ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Siapakah Jean Piaget? Jean Piaget merupakan seorang psikologi Swiss. Beliau lahir pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1980. Jean Piaget juga merupakan seorang tokoh psikologi kognitif yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran pakar kognitif yang lain. Jean Piaget membahagikan kognitif perkembangan kepada 4 tahap, iaitu tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Kognitif perkembangan. Yang pertama ialah skema. Skema merupakan proses penyusunan dan pembentukan. Skema ini juga dipanggil organisasi dan bermula sebaik sahaja seseorang individu dilahirkan. Bermula dengan pembentukan skema yang mudah, kemudian beransur kepada skema yang lebih kompleks. Yang kedua ialah asimilasi. Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. Yang ketiga ialah akomodasi. Akomodasi berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. Yang akhirnya ialah ekuilibrasi. Ekuilibrasi berlaku apabila skema sedia ada dan kanak-kanak dapat menangani maklumat baharu melalui proses asimilasi. Seterusnya, untuk bahagian ciri-ciri perkembangan individu akan dibentangkan oleh saudari Jane. Hai, nama saya Jen. Berdasarkan teori Piaget, terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif berserta dengan ciri-cirinya, iaitu deria motor, pra-operasi, operasi konkret, dan operasi formal. Peringkat pertama, peringkat deria motor. Peringkat deria motor berlaku dari 0 hingga 2 tahun. Bayi-bayi pada peringkat ini mula belajar melalui refleks perasaan, contohnya melalui lihat, dengar, sentuh, hidu dan rasa, serta pergerakan terhadap alam sekitar. Mereka pada peringkat ini tidak tahu apa-apa maklumat mengenai benda dan objek yang wujud. Jadi, mereka gemar mencontohi dan meniru tindakan orang lain. Disebabkan sikap ingin tahu, mobiliti secara fizikal mereka meningkat sebab belajar untuk duduk diri ataupun berlari, dan ini juga meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Peringkat kedua, peringkat pra-operasi. Peringkat pra-operasi bermula dari 2 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu objek, misalnya melalui lukisan. Dan kanak-kanak pada peringkat ini bersifat egosentrik, iaitu hanya dapat memikirkan untuk diri sendiri dan tidak mampu untuk memahami pandangan, perspektif ataupun tindakan orang lain. Peringkat operasi konkret. Peringkat operasi konkret bermula pada 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mampu berfikir secara logik tentang sesuatu masalah, kejadian atau peristiwa. Pada peringkat ini, kanak-kanak juga dapat mengklasifikasi objek. Contohnya, mereka dapat membezakan buku dengan majalah. Dan mereka juga dapat memahami perspektif pandangan orang lain. Maksudnya, mereka bukan lagi bersifat egosentrik. Peringkat terakhir, peringkat operasi formal. Peringkat operasi formal bermula dari 12 tahun hingga dewasa.
Pada peringkat ini, kanak-kanak mula mengetahui dan memahami konsep abstrak dan deduktif. Mereka juga bersifat saintifik, iaitu mereka dapat berfikir secara logik dan rasional untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan pada peringkat ini, kanak-kanak juga akan berfikir tentang identiti diri. Contohnya, siapakah mereka dan apakah peranan mereka di dunia ini. Bahagian keempat iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu akan dibentangkan oleh saudari Xue Jing. Selamat sejahtera, nama saya Tan Xue Jing. Hari ini saya akan membentangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Menurut kajian ahli psikologi, perkembangan individu dibesarkan kepada 5 aspek, iaitu jasmani, kognitif, emosi, sosial, dan rohani. Dan aspek-aspek tersebut adalah berasaskan kepada 3 faktor, iaitu bakat, persekitaran, dan keseimbangan. Faktor yang pertama ialah faktor bakat. Perkara yang dipengaruhi oleh bakat beberapa individu ialah ketinggian warna kulit, rambut, paras lupa, mata, dan bentuk badan. Genetik menyimpang sifat-sifat intelektual ibu bapa masing-masing. Ia termasuk potensi, bakat, pemikiran, tabiat semula jadi ibu bapa masing-masing. Faktor yang kedua ialah persekitaran. Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan individu dibesarkan kepada pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu, serta usia dan emosi ibu. Pengalaman selepas lahir pula akan dipengaruhi oleh keluarga, rakan, sekolah, persekitaran, dunia dan lain-lain. 5 sistem yang mempengaruhi persekitaran perkembangan individu ialah prosistem, mesosistem, ekosistem, mikrosistem, serta chronosistem. Faktor yang ketiga ialah keseimbangan. Bagi faktor keseimbangan, seseorang terus memproses maklumat baru yang diperolehnya, kemudian memeriksa dengan maklumat atau pengetahuan yang telah sedia ada sebelumnya. Apabila maklumat baru berbeza dan maklumat lama, seseorang akan mengimbanginya untuk menentukan maklumat yang sesuai. Seterusnya, untuk bahagian kesimpulan, saya akan cuba merumuskan 4 saudara-saudari yang telah membentangkan sebentar tadi. Yang pertama, apakah itu perkembangan? Perkembangan ialah perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayat dan membantu individu untuk mencapai kematangan. Terdapat 4 kognitif perkembangan iaitu skema, asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Keempat-empat kognitif perkembangan tersebut adalah berkaitan dengan seorang individu yang baru lahir akan mempunyai skema lama dan seterusnya bergabung dengan pengalaman diri sendiri untuk mencipta skema baharu. Akhirnya, individu tersebut akan mula menangangi maklumat baharu. Terdapat 4 peringkat perkembangan. Pertama ialah peringkat deria motor di mana seseorang individu akan mula belajar melalui 5 deria dan tindakan. Kedua ialah peringkat praoperasi yang akan menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu objek. Manakala peringkat ketiga ialah operasi konkret di mana individu mampu berfikir sesuatu masalah secara logik, dan peringkat terakhir ialah operasi formal yang akan memahami konsep abstrak dan deduktif secara rasional. Manakala terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi perkembangan individu, antaranya ialah bakar, persekitaran dan keseimbangan. Bakar merujuk kepada genetik daripada ibu bapa, manakala persekitaran merujuk kepada keadaan suasana semasa proses perkembangan individu. Akhir sekali ialah keseimbangan di mana seseorang individu dapat membezakan maklumat baru dan maklumat lama, seterusnya mengimbangi kedua-dua maklumat tersebut. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.